أرض الطبيعة ساحرة الأنهار والسفاري، الكلمات والمفردات تعجز عن وصف حقيقة جمالها، الوجهة الأولى للسائح العربي وبلا منافس، كل من يزورها سيعود منها بذكريات لا تنسى. أهلا بكم مشاهدينا في حوار دبلوماسي، وفي حلقة جديدة سننطلق من سفارة ماليزيا، ولقاء سيجمعني مع سفير ماليزيا لدى دولة الكويت سعادة السفير السيد داتو محمد. حياكم معنا، تفضلوا مشاهدينا. حياكم الله مشاهدينا وفي حلقتنا جديدة. في البداية نرحب بسعادة السفير. شكرا سعادة السفير على استقبالك لنا وحفاوتك وترحيبك وضيافتك لنا. شكرا. أهلا وسهلا. سعادة السفير، منذ متى بدأ عملك السياسي في دولة الكويت؟ Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Syaimah dan Al-Bawadi TV kerana sudi menjemput saya dalam program bersama Duta pada hari ini. Saya bermula berkhidmat di Kuwait adalah pada tahun 2018, bermakna sudah hampir 3 tahun saya berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia di Kuwait. Sebelum ini saya berkhidmat sebagai Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Arab Saudi. نعم. سعادة السفير، ماذا كان شعورك عند استلام مهامك، عند صدور قرار استلام مهام عملك الدبلوماسي في دولة الكويت؟ Sebaik saja saya diberitahu saya akan dihantar oleh kerajaan Malaysia ke Kuwait, saya berasa amat lega sebabnya adalah Kuwait merupakan sebuah negara Islam dan Kuwait juga merupakan sebuah negara yang aman damai, yang kaya dengan petrol, dan juga saya sebelum itu saya berada di Arab Saudi, di Jeddah. Jadi tidak banyak perbezaan dari segi budaya dan dari segi bahasa. Jadi saya amat gembira dan lega untuk datang ke Kuwait untuk berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia di Kuwait bagi mempromosikan kepentingan Malaysia di Kuwait insyaAllah. سعادة السفير، ماذا أكثر شيء أثار إعجابك وجذبك في الكويت؟ Kuwait adalah sebuah negara yang saya kira amat penting di rantau Timur Tengah, dengan kaya dengan budaya yang amat tinggi, budaya dari kalangan Arab yang amat tinggi. Saya amat senang untuk berinteraksi dengan rakyat Kuwait yang terkenal dengan sikap baik dan juga amat ramah dengan tetamu asing. Kita tahu Kuwait mempunyai golongan expatriate yang amat tinggi, hampir 3 juta orang. Ini menunjukkan Kuwait adalah sebuah negara yang amat mengalu-alukan atau melayan tetamu mereka dengan amat baik. Inilah sesuatu perkara yang bagi saya amat menarik, dan rakyat Kuwait amat beruntung kerana mempunyai pemerintah dan kerajaan yang melayan baik semua expatriate yang mencari rezeki di negara ini. سعادة السفير، إذا تحدثنا عن العمل الدبلوماسي، ما هي أهم السمات الدبلوماسية الماليزية؟
Seperti yang mungkin Syaimah sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Malaysia secara relatifnya adalah sebuah negara kecil. Malaysia juga adalah sebuah negara yang amat bergantung kepada perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan asing. Jadi untuk membangunkan Malaysia, dasar luar Malaysia tertumpu kepada untuk mencapai keamanan, kemakmuran sejagat. Malaysia berhasrat untuk menjalin baik hubungan mesra dan rapat dengan semua negara. Sebagai sebuah negara di rantau Asia Tenggara, dasar luar Malaysia tertumpu untuk menjalin hubungan yang rapat dengan negara-negara jiran di ASEAN. Oleh sebab itu, kita menubuhkan ASEAN bagi memastikan keamanan, kemakmuran, keselamatan di rantau ASEAN terjaga. Malaysia juga merupakan sebuah negara di bawah PBB. Oleh itu, Malaysia memainkan peranan aktif dalam segenap sudut polisi global yang memberi kesan langsung kepada negara Malaysia seperti isu-isu keamanan, isu-isu keselamatan, isu-isu kemakmuran bersama, isu-isu iklim dan isu-isu kemanusiaan. Di samping itu, Malaysia sebagai sebuah negara Islam juga memainkan peranan aktif dalam persatuan ataupun kesatuan negara-negara Islam OIC. Malaysia memainkan peranan aktif dalam isu-isu yang menyebabkan penyatuan ummah yang mempunyai kesan kepada seluruh negara-negara Islam. Bagi Malaysia, OIC merupakan satu platform yang kita jadikan sebagai satu dasar untuk membangunkan negara-negara Islam dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi sosialnya secara bersama. نعم. سعادة السفير، كيف تصف العلاقات الكويتية الماليزية ومدى آفاقها المستقبلية في كافة المجالات؟ Hubungan Malaysia-Kuwait sudah terjalin semenjak tahun 1974. Malaysia pada ketika itu adalah merupakan negara pertama dari rantau Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Kuwait. Bangunan ini yang Syaimah telah lihat sendiri, kompleks kedutaan Malaysia di Daya, Kuwait ini adalah merupakan simbol kepada bagaimana rapatnya hubungan Malaysia dan Kuwait. Kami membangunkan kompleks kedutaan Kuwait dan juga kediaman rasmi duta besar ini adalah hasil dari persetujuan kedua-dua buah negara, dalam mana kita bertukar tanah di Daya di Kuwait ini untuk kedutaan besar Malaysia dan di Kuala Lumpur untuk kedutaan besar Kuwait di Kuala Lumpur secara percuma. Ini menunjukkan keakraban yang ditonjolkan oleh kedua buah negara. Di samping itu juga, Malaysia dan Kuwait telah menjalin dan menandatangani banyak perjanjian dua hala dalam pelbagai bidang, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang perdagangan dan pelaburan dan sebagainya. Jadi saya kira dan amat bahagia melaporkan bahawa Malaysia dan Kuwait adalah dua buah negara yang menjalin hubungan diplomatik secara rapat dan seolah-olah sebagai hubungan adik-beradik. سعد السفير، كيف تصف لنا علاقة السفراء بعضهم في بعض في دولة الكويت؟ Saya amat gembira kerana di Kuwait kita mempunyai populasi diplomatik yang amat besar. Hubungan kami di antara duta-duta besar terjalin melalui majlis-majlis resepsi Hari Kebangsaan, melalui persatuan-persatuan yang bersifat regional grouping. Contohnya bagi kami Malaysia, kita adalah ahli kepada persatuan ASEAN dan kita mempunyai aktiviti yang amat aktif dan rapat di kalangan persatuan ASEAN. Kita juga berhubung rapat dengan komuniti diplomatik melalui kunjungan hormat di antara satu sama lain dan juga melalui diwana-diwana yang dianjurkan oleh
kedutaan-kedutaan asing di sini. نعم سعادة السفير، إذا أردنا أن ننتقل إلى محور هام وهو الثقافة، ما هي أهم المنارات والمؤسسات الثقافية في ماليزيا التي تهتم بالثقافة والأدب؟ Seperti Syaimah sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Sudah pastinya sebagai sebuah negara Islam, masjid merupakan mercu tanda yang sering dilihat sekiranya Syaimah melawat Malaysia. Kita mempunyai masjid-masjid yang hebat di mana seni benanya berteraskan unsur-unsur Melayu Nusantara dan juga unsur-unsur Islam yang kemungkinan ideanya datang daripada rantau Arab. Kita juga mempunyai mercu tanda yang terkenal iaitu Kuala Lumpur City Centre. Merupakan menara kembar yang satu ketika dulu merupakan bangunan tertinggi di dunia. Kita juga mempunyai bangunan tinggalan kolonial British pada tahun 1800 iaitu bangunan Sultan Abdul Samad yang berciri benakan seni bena Inggeris. Selain itu, Malaysia mempunyai banyak mercu tanda yang saya tak dapat ceritakan semuanya di sini, yang kebanyakannya bersifat Melayu Nusantara dan juga bercirikan seni bina Islam. نعم سعادة السفير، نستأذن مشاهدينا في فاصل قصير ونرجع مرة ثانية، خلكم معنا. أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم من بعد الفاصل. سعادة السفير، إذا بنتكلم عن أهم الجامعات في ماليزيا يا ريت تذكرها لنا. Terima kasih Syaimah. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin secara terbuka untuk menjemput para pelajar dari Kuwait untuk melanjutkan pelajaran mereka di Malaysia. Ini kerana Malaysia menawarkan pengajian dalam pelbagai bidang yang berkualiti tetapi dengan kos yang amat mampu milik. Mengenai universiti-universiti di Malaysia, universiti yang terkenal di Malaysia adalah Universiti Melaya. Ia merupakan universiti pertama atau universiti nombor 1 di Malaysia yang sekarang ini menduduki ranking 59 di dunia dan juga merupakan universiti 9 universiti terbaik di Asia. Yang kedua adalah Universiti Putra Malaysia, menduduki ranking 132 di dunia. Yang ketiga adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, menduduki ranking 141 di dunia. Seterusnya adalah Universiti Sains Malaysia, ranking 142 di dunia. Universiti Teknologi Malaysia, ranking 187 di dunia. Selain daripada 5 universiti di atas, yang mana saya menjemput pelajar-pelajar dari Kuwait untuk melanjutkan pelajaran di universiti tersebut, kami juga ada universiti yang bertaraf antarabangsa iaitu Universiti Islam Antarabangsa yang 24% daripada populasi pelajar adalah daripada pelajar-pelajar antarabangsa. Sekali lagi saya sukacita ingin menjemput mana-mana pelajar Kuwait yang berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti di Malaysia. ماذا عن أهم الكتاب والروائيين في ماليزيا؟
Di Malaysia memang terdapat ramai penulis terkenal, tetapi penulis yang saya ingin sebutkan sebentar nanti adalah seorang tokoh yang telah dianugerahkan anugerah sastrawan negara, iaitu Datuk A. Samad Said yang kini berumur 85 tahun. Datuk A. Samad Said merupakan seorang penulis sejak bermula dengan novel pertama iaitu Salina tahun 1961 yang memaparkan bagaimana Malaysia pada masa itu dilanda masalah kemiskinan dan bagaimana perjuangan seorang yang bernama Salina untuk keluar daripada belenggu kemiskinan dengan mencari pekerjaan sebagai pelayan di Singapura dan Tanah Melayu pada tahun 50-an. itulah Datuk Abdul Samad Said. نعم سعد سفير، كيف تسعون إلى تطوير العلاقات الثقافية الكويتية الماليزية؟ Saya amat suka cita kerana pada masa ini hubungan budaya antara Malaysia dan Kuwait adalah amat kuat. Ini adalah diasaskan kepada semangat bersaudara sebab Malaysia dan Kuwait kedua-duanya adalah dua buah negara Islam yang mempunyai kesamaan dari segi budaya, yang tunjangnya adalah agama Islam. Pada masa ini kami sedang berusaha untuk menandatangani MOU atau perjanjian dalam bidang kebudayaan, di mana melalui perjanjian ini kami sedang berusaha untuk mempertingkatkan lagi pertukaran di antara pelajar dan juga penjawat awam. Kami juga ingin meningkatkan kerjasama dari segi pelancongan dan kebudayaan, pertukaran dari segi penganjuran minggu kebudayaan sama ada di Kuwait atau di Kuala Lumpur, dan juga dari segi tilawah Al-Quran. Untuk makluman Syaimah, sebelum berlakunya pandemik COVID-19, peserta tilawah Malaysia hampir setiap tahun menyertai pertandingan tilawah Al-Quran di Kuwait, dan juga peserta tilawah Qari daripada Kuwait pada saban tahun menyertai pertandingan atau tilawah Al-Quran di Malaysia, terutamanya pada bulan Ramadan. نعم سعادة السفير، كيف تقيم دور مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في إحياء الثقافة واللغة العربية ودورها مع كافة الدول في توثيق ذلك؟ Saya amat kagum dengan peranan Yayasan Abdul Aziz Saud Al-Babtin yang tujuannya adalah untuk memartabatkan bahasa Arab dan sastra Arab. Saya difahamkan Yayasan Al-Babtin telah menganjurkan pelbagai aktiviti bagi usaha-usaha bagi untuk memartabatkan atau meninggikan lagi martabat bahasa Arab dan sastra Arab di rantau Arab ini. Bagi saya, bahasa Arab dan sastra Arab merupakan satu elemen atau unsur yang amat kuat yang mempengaruhi budaya yang ada di masyarakat Muslim di Malaysia. Budaya yang kami amalkan di Malaysia kebanyakannya adalah berdasarkan pada ajaran Rasulullah SAW yang merupakan seorang Arab. Jadi unsur-unsur Arab ini telah meresap di kalbu masyarakat Muslim, terutamanya masyarakat Melayu di Malaysia. Ia telah meresap ke seluruh kehidupan harian, daripada bangun pagi, solat subuh, dan sampailah daripada adab makan, adab bagaimana berhubung dengan anak dan bapa, anak dan ibu bapa, dan juga adab-adab berniaga, sehinggalah amalan sewaktu sebelum tidur. نعم. سعد سفير، إذا انتقلنا معك إلى الزي التقليدي أو الزي واللباس، وهو من الملامح الثقافية والهوية لأي بلد، فماذا عن اللباس التقليدي في ماليزيا على حد سواء للرجل والمرأة؟ Untuk makluman Syaimah, Malaysia adalah merupakan sebuah negara yang bersifat majmuk. Kami mempunyai pelbagai bangsa dan keturunan dan agama. Oleh sebab itu, kami dari segi tradisi pakaian,
kami mempunyai pelbagai jenis pakaian mengikut tradisi dan agama masing-masing. Contohnya bagi masyarakat Islam dan Melayu seperti saya, untuk lelaki kami ada baju Melayu dan untuk perempuan kami ada baju kurung. Bagi masyarakat Cina dan India, mereka ada baju Cheongsam dan sebagainya. India ada dhoti dan kurta. So begitulah masyarakat orang asli ataupun di Sabah dan Sarawak, mereka mempunyai pakaian tradisi masing-masing. نعم، سعادة سفير إذا تكلمنا عن الموسيقى والمسرح والسينما والفن هذه كلها والرسم أيضا تعبيرات فنية راقية تتغنى بالموروث. كلمنا عن أهم تلك التعبيرات الفنية في ماليزيا. Sesuai dengan dan selaras dengan masyarakat Majmuk Malaysia, dari segi budaya seni, Malaysia juga mempunyai kepelbagaian yang tersendiri. Bagi masyarakat Melayu, seni mempertahankan diri adalah yang amat terkenal, iaitu silat. Seni silat di mana masyarakat Melayu mengamalkan silat untuk persiapan sekiranya diserang musuh. Jadi silat ini diajarkan semenjak daripada kanak-kanak lagi, bagi mereka mempertahankan diri. Walaupun pada masa dulu kami kekurangan dari segi alat senjata, tapi kami mempunyai alat senjata yang dinamakan keris. Keris adalah alat senjata yang dikaitkan secara rapat dengan seni mempertahankan diri silat. Begitu juga dengan lukisan, kami mempunyai lukisan tersendiri yang berbentuk batik. Batik adalah warisan Nusantara Melayu. Bagaimana kami melukis lukisan batik untuk dijadikan baju untuk kaum perempuan. Khat juga adalah merupakan warisan seni yang kami warisi daripada kesenian Arab. Dalam tulisan khat adalah merupakan kemahiran yang diajar sejak kecil lagi di Malaysia. Begitu juga dengan masyarakat non-Muslim lain di Malaysia, China, India dan sebagainya, dan di Sabah dan Sarawak, mereka mempunyai jenis-jenis tarian dan jenis-jenis kesenian mereka tersendiri yang kalau saya ceritakan di sini mengambil masa yang amat panjang. مشاهدينا رجعنا مرة أخرى ونستكمل حوارنا.
سعادة سفير، إذا تكلمنا عن المعالم السياحية في ماليزيا وإذا رحنا جولة سياحية هناك، تنصحنا بأي مكان نزوره سياحي أو تاريخي في ماليزيا؟ Syaimah, Malaysia merupakan negara yang kaya dengan produk pelancongan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk menjemput semua rakan-rakan Kuwait saya untuk melawat Malaysia sekiranya keadaan akan membenarkan selepas pandemik COVID-19 ini. Untuk menjawab soalan Syaimah mengenai tempat pelancongan dan sejarah yang paling menarik di Malaysia, saya ingin bercerita tentang dua buah tempat menarik tetapi bersejarah, iaitu Melaka dan Georgetown. Kedua-dua tempat menarik dan bersejarah ini merupakan yang telah diiktiraf oleh Tapak Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008. Dan kedua-dua tempat ini merupakan sejarah peradaban budaya masyarakat dunia pada kurun ke-15. Dan dia mempunyai warisan sejarah dari segi koloni pelbagai negara, iaitu British, Portugal dan Belanda. So saya sukalah menjemput semua rakan-rakan Kuwait saya untuk melawat Melaka dan Georgetown di Pulau Pinang. سعادة سفير، كوالالمبور تتميز بأكبر حديقة للطيور والزهور أيضا، يا ريت تتكلمنا أكثر عن سحرها وجمال كوالالمبور. Betul Syaimah, Kuala Lumpur kita mempunyai taman burung yang terbesar, yang antara terbesar di dunia, yang konsepnya adalah bercirikan kepada bebas terbang. Dan kita telah menempatkan lebih daripada 3,000 ekor burung daripada pelbagai spesies tempatan dan asing. Ia merupakan sesuatu yang unik yang terletak di Kuala Lumpur, yang mempunyai keluasan seluas 21 ekar. Dan mungkin Syaimah satu hari nanti boleh melawat taman burung di Kuala Lumpur. إن شاء الله. سعادة سفير، في إجازتك حضرتك تقضي وقتك أو تحرص أنك تقضي في أقرب مناطق وين بماليزيا اللي تسعد في قضاء العطلة فيها؟ Bagi saya, tempat bercuti yang saya dan keluarga selalu kunjungi adalah Langkawi, sebuah pulau yang bertaraf antarabangsa, pulau yang mempunyai lapangan terbang antarabangsa dan amat mudah dikunjungi. Ia menjanjikan pengalaman pelancongan yang bercirikan pengalaman air dan juga pemandangan yang amat nyaman dan menarik. Sebelum ini saya sudah berinteraksi dengan kebanyakan rakyat Kuwait dan mereka memaklumkan kepada saya yang kebanyakan rakyat Kuwait telah melawat Pulau Langkawi. Jadi kunjungilah Pulau Langkawi. بمجرد ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل، يقوم الماليزيون بتنظيف المساجد والمنازل، وتقدمن النساء على شراء المزيد من احتياجاتهن المنزلية. في ماليزيا ترى الفرحة برمضان في عيون الجميع من رجال ونساء وأطفال. وقبيل صلاة المغرب يشتد الازدحام أمام المساجد، حيث يتم توزيع أشهر وجبة رمضانية بالمجان وتسمى بوبور لامبوك، والتي تتكون من عصيدة أرز باللحم والتوابل. وما أن يحل وقت صلاة التراويح لتشاهد الماليزيين مرتدين قبعاتهم المستطيلة الشهيرة يتسابقون إلى المساجد وسط الزينات والأنوار، فهم يحرصون على أداء جميع الصلوات في جماعة. وعقب الانتهاء من أداء الصلاة تعقد مجالس العلم وتنظم حلقات تلاوة القرآن الكريم. ومن أشهر المساجد في ماليزيا مسجد مدينة شاه علم، الذي يعتبر من أشهر المساجد التي يتهاتف عليها المصلون لصلاة التراويح، ومسجد السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه، والمسجد الأزرق. ومن أبرز الطقوس الرمضانية التي تميز ماليزيا إقامة مهرجانات للمأكولات والحلويات بأنواعها وأشكالها المختلفة، يطلق عليها باللغة العربية بازار رمضان. والشيء اللافت هنا أن الشعب الماليزي لا يهتم بتناول الإفطار خارج المنزل في شهر رمضان، بل يفضل الإفطار مع العائلة.
أما مشروب الكولاك فيعد من أكثر العادات المحلية الماليزية انتشاراً في الشهر الفضيل لاعتقادهم أنه يساعد على تحمل العطش ويدفع الظمأ عن الجسم في نهار رمضان. المائدة الماليزية لا تخلو من الأطباق المميزة كطبق بوبور لامبوك وكيتوبات ولانتونغ وليمانغ وناسي كيرابو وريندانغ وأيام بيرسيك وميرات باك، وهي أكلات مشهورة تتصدر الموائد الرمضانية في ماليزيا. أما المسحرات فلا يزال يتمتع بشهرة واسعة في ماليزيا في بعض مدنها وقراها، ولا يزال يطوف بالأحياء والمنازل لينبه أهلها بأن موعد طعام السحور قد حل. ومع اقتراب شهر رمضان للرحيل واقتراب حلول يوم العيد، يقوم بعض المتخرجين من المدارس والمعاهد الدينية بعمل لجان في المساجد لجمع زكاة الفطر، ومن ثم يقومون بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، كما ويوزع بعض أهل الخير الملابس الجديدة وحلويات العيد والأموال على الفقراء والمحتاجين. وفي صبيحة يوم العيد يشرع الجميع لأداء صلاة العيد، ثم يتجه معظم الماليزيين إلى قراهم ويجتمع تقريبا كل أبناء العائلة ليتزاورون فيما بينهم، ثم يتناولون بعض الحلويات وتوزيع النقود على الأطفال. يعتبر صيام شهر رمضان سعادة السفير أو بولان بواسا كما يسمى في اللغة الملاوية أهم مناسبة دينية لدى المسلمين في ماليزيا. كيف تستقبلون شهر رمضان في ماليزيا؟ Syaimah, Malaysia merupakan negara Islam yang mana penduduknya lebih 60% adalah penduduk Islam, Muslim, yang kebanyakannya Melayu macam seperti saya. Ramadan merupakan bulan bulan barakah yang amat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Islam di Malaysia. Kebanyakannya menyambut Ramadan dengan penuh pengharapan supaya setiap tahun kami umat Islam dapat berjumpa Ramadan. Kami berdoa sebelum 3 bulan sebelum Ramadan, iaitu bulan Rajab, masing-masing berdoa supaya kami dapat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi setengah keluarga Islam di Malaysia seperti kami, bulan Ramadan merupakan bulan yang kami gunakan untuk menambah ibadah, ibadah puasa, ibadah yang berkaitan dengan Ramadan seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Jadi saya anggap Ramadan sesuatu bulan yang amat istimewa yang sepatutnya dijadikan bulan untuk mengenal diri dan pencipta. رمضان قبل هل اختلف سعادة السفير عن الحين في ماليزيا؟ Ramadan pada masa ini di musim pandemik COVID-19 tentulah amat berbeza, di mana semua pergerakan adalah amat terkawal dalam usaha kerajaan untuk mengekang pandemik COVID-19. Amalan-amalan seperti sebelum COVID-19 adalah tidak dibenarkan, terutamanya perjumpaan-perjumpaan keluarga yang besar, aktiviti merentas negeri tidak dibenarkan. Jadi Ramadan pada tahun ini adalah amat berbeza dan amat tertumpu hanya kepada aktiviti ibadah dalam sesebuah keluarga, dan aktiviti yang melibatkan perjumpaan secara besar-besaran, aktiviti-aktiviti kunjung-mengunjung tentulah amat terhad. Namun demikian, aktiviti ibadah adalah disuburkan dalam bulan Ramadan, seperti solat tarawih, aktiviti berbuka puasa bersama keluarga masing-masing, dan aktiviti bersedekah membantu fakir miskin yang tidak bernasib baik. Aktiviti bertukar-tukar juadah juga adalah amat kita sering lihat di dalam bulan Ramadan di antara jiran, sesama jiran. نعم. سعادة السفير بنتكلم عن يعني شنو اللي يميز شهر رمضان أو شهر الخير في ماليزيا؟ عادات أهل ماليزيا في شهر رمضان شنو تكون خلال وبعد الإفطار؟ Bulan Ramadan merupakan bulan yang dikhususkan untuk masyarakat Islam untuk beribadah, meningkatkan amal ibadah.
terutamanya ibadah solat, ibadah membaca Al-Quran dan ibadah bersedekah. Jadi tentunya semua umat Islam di Malaysia bertindak untuk mengurangkan aktiviti keduniaan yang lain dan memperbanyakkan aktiviti untuk menyuburkan dan menyuburkan lagi ibadah mereka di bulan Ramadan. نعم سعادة السفير، كلمنا عن صلاة التراويح حيث أن نعلم أن الجميع في ماليزيا حريص على أدائها. Solat tarawih adalah satu aktiviti yang sering diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia selepas iftar. Kalau kita lihat masjid-masjid di seluruh Malaysia di bulan Ramadan, kebanyakannya akan kita lihat suasana di mana kebanyakan umat Islam akan mengunjungi masjid ketika solat tarawih, dan kita akan lihat suasana masjid akan sentiasa penuh sehingga melimpah ruah di luar masjid. Jadi mereka mempergunakan aktiviti solat tarawih sebagai cara untuk mereka mendekatkan lagi hubungan antara hamba dan pencipta melalui solat tarawih serta dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan rakan taulan semasa solat tarawih. نعم. سعادة السفير، وجبة الإفطار أو بوكا بوسة، احنا يبين شوي مصطلحات ماليزية اليوم نحاول يعني قدر الإمكان. وجبة الإفطار أو بوكا بوسة تحبها سعادة السفير، وهل ما زالت طبق رئيسي عندكم؟ Buka puasa tentunya merupakan waktu yang amat ditunggu-tunggu sepanjang hari selepas hampir 12 jam berpuasa. Jadi menu utama buka puasa adalah mengikut selera keluarga masing-masing. Bagi saya, menu buka puasa sudah tentu manisan-manisan yang bersifat tradisional dan juga makanan yang memberi tenaga segera. Contohnya kurma. Buah kurma adalah merupakan makanan sunnah yang memberi tenaga secara cepat. Jadi saya mulakan buka puasa dengan menu buah kurma. Saya juga suka untuk berbuka puasa dengan makanan yang berbentuk sup kambing dan sebagainya. نعم. سعادة السفير، نستأذن مشاهدينا بفاصل قصير ونرجع مرة ثانية، انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى. سعادة السفير، علمنا أن زوجتك طباخة ماهرة، شنو أهم الأطباق الماليزية اللي تحرص أنها تطبخها لك وخصوصا في شهر رمضان؟ Semasa berbuka puasa di bulan Ramadan, saya hanya suka dengan dua hidangan yang akan dimasakkan oleh isteri saya, iaitu ayam percik dan juga rendang. Ayam percik merupakan ayam panggang yang buat atau disediakan melalui menggunakan rempah-rempah tradisional. Rendang juga merupakan makanan signature Malaysia yang menggunakan banyak ramuan kelapa yang banyak terdapat di Malaysia. نعم. سعادة السفير، طوال أيام رمضان وخصوصا قبيل صلاة المغرب يكون في هناك ازدحام شديد أمام المساجد في ماليزيا، حيث يتم توزيع أشهر وجبة رمضانية بالمجان وتسمى بوبور لامبوك. ماذا عن مكونات هذه الوجبة؟ Bubur lambuk amat terkenal di Malaysia. Bubur lambuk adalah simbol perpaduan, simbol semangat gotong royong dan simbol sedekah. Kebanyakannya bubur lambuk disediakan secara berjamaah, secara bergotong royong di masjid-masjid atau di surau-surau. Dan hasil daripada persiapan bubur lambuk ini, kita akan sedekahkan kepada jemaah masjid di masjid berkenaan, ataupun kita akan sedekah bubur lambuk itu kepada masyarakat Islam yang kurang berkemampuan. Jadi saya anggap bubur lambuk ini merupakan satu
makanan yang menggunakan aktiviti yang amat berfaedah yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Dari segi bahan-bahan yang digunakan untuk penyediaan bubur lambuk, bahan utamanya adalah beras atau nasi. Dan juga menggunakan bahan-bahan rempah ratus yang lain, pelbagai rempah ratus dan herba-herba yang menaikkan lagi haruman bubur lambuk. Mungkin satu hari nanti Syah Imah boleh mencuba untuk merasai bubur lambuk yang disediakan oleh isteri saya. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة السفير، لو تكلمنا عن حلوى كويلا بيس، إن شاء الله أنا أكون ناطقتها صح، من أشهر الحلويات الرمضانية وعلى مائدة رمضان، ماذا عن مكوناتها؟ Kuih lapis juga merupakan manisan tradisional yang disediakan oleh masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Ia merupakan kek tradisional masyarakat Melayu. Penyediaannya adalah berdasarkan kepada penggunaan tepung, gandum, tepung beras, tepung jagung dan juga bahan utama juga adalah bahan kelapa. Kelapa. نعم نعم. سعادة السفير، كيف تقضي يومك قبل الإفطار؟ Sebagai seorang Muslim, tentunya kita diseru untuk memperbanyakkan ibadah. Sudah tentunya sebelum iftar, bagi mengisi masa, saya akan banyak menghabiskan masa untuk memperbanyakkan doa kepada Allah SWT dan juga untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. سعادة السفير، ذكرياتك في شهر رمضان في ماليزيا شنو اللي تتذكره هناك؟ Sebagai seorang Muslim, bulan Ramadan haruslah diisi dengan amalan-amalan yang boleh memperdekatkan diri kita dengan Allah SWT. Jadi seharusnya saya semasa bulan Ramadan memperbanyakkan amalan ibadah seperti membaca Al-Quran dalam bentuk bersama keluarga dan juga memperbanyakkan solat-solat sunat dan juga amalan-amalan bersedekah bagi membantu masyarakat Islam yang kurang berkemampuan. نعم. إذا نتكلم عن طبقك المفضل في السحور في رمضان، شنو هو سعادة السفير؟ Bagi saya, suhur adalah suatu perkara yang wajib sepatutnya diamalkan oleh semua masyarakat Islam. Kerana suhur, masa suhurlah kita dapat menambah tenaga untuk digunakan sepanjang hari semasa berpuasa sehinggalah waktu maghrib. Jadi sepatutnya suhur tidak sepatutnya dikecualikan dalam aktiviti harian semasa bulan Ramadan. Semasa suhur saya suka makan makanan sunnah seperti kurma dan juga madu untuk menambah tenaga. Di samping itu makanan menu Malaysia seperti sup kambing dan makanan-makanan Malaysia yang lain juga saya ambil untuk memberi tenaga bagi saya menjalani ibadah puasa sepanjang hari. نعم. سعادة السفير، رمضان في دولة الكويت، هل سبق أن حضرت من قبل في زيارات دبلوماسية سابقة لك؟ Saya pernah mengalami pengalaman Ramadan di Kuwait pada tahun 2019, di mana pada masa itu saya sering diundang untuk majlis-majlis iftar dan juga majlis-majlis diwaniyah oleh pembesar-pembesar serta tokoh-tokoh tertentu di Kuwait. Saya amat senang dengan suasana sewaktu malam hari di Kuwait yang amat penuh dengan aktiviti yang menarik perhatian saya seperti aktiviti solat tarawih, aktiviti diwaniyah yang memberi platform kepada saya untuk beramah mesra dengan masyarakat Kuwait, masyarakat tempatan Kuwait. سعادة السفير، ما هي الأكلات والعادات الكويتية اللي عجبتك؟ Okey. Pertama, amalan yang saya suka di Kuwait adalah amalan diwaniyah, di mana kita dapat berkunjung ke rumah-rumah rakyat Kuwait melalui diwaniyah yang dianjurkan oleh tokoh tertentu. Dari aspek makanan pula, makanan yang saya suka adalah makanan tradisi Kuwait yang berbentuk sup, iaitu harira atau lentil soup dan juga majbush. اوكي، المكبوس. نعم نعم صحيح. إذن هذه أكثر أكلة عجبتك. بالنسبة للسمك،
الفش أو الأطباق متن مشبوش. نعم هذا هو. أي إنزين سعادة السفير، تحب كلمة أخيرة توجهها؟ Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada Yang Mulia Amir, Yang Mulia Crown Prince, Yang Mulia Perdana Menteri dan seluruh rakyat Kuwait. Saya mendoakan supaya Ramadan pada tahun ini akan memberikan kita titik permulaan ke arah penyembuhan total dari wabak corona COVID-19 ini. Saya juga berdoa agar seluruh masyarakat Islam di dunia dapat menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan supaya semua kita terus dilimpahi dengan rahmat dan keamanan seluruh dunia, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada TV Al-Bawadi kerana sudi berkunjung ke Kompleks Kedutaan Besar Malaysia Kuwait bagi program interview bersama Duta Besar pada hari ini. Terima kasih Syaimah. سعادة السفير تريمة كاسي، شكرا لك جزيلا على استضافتك لنا، ونشكرك ونشكر مشاهدينا ونقول لكم أيضا تريمة كاسي بالماليزي وهي شكرا، وانتظرونا في حلقة قادمة.